daya dan gerakan dua. Yang pertama sekali kita akan belajar tentang daya paduan. So, apakah daya paduan? Jumlah daya ataupun daya bersih. Okey, ingat daya merupakan kuantiti vektor. Dia ada arah dan dia ada magnitude. Okey, biasanya jika 2 Newton panjang ni, 4 Newton 2 kali panjangnya. Sebab panjang ni boleh mewakili magnitudenya. Dan panah ni mewakili arah gerakan daya. Biasanya jika kita ambil ke depan ni positif, belakangnya adalah negatif. Sama macam juga dengan kuantiti vektor yang lain. Okey, contohnya untuk kes pertama ni, 2 Newton tambah 4 Newton. Berapakah daya paduannya? Berapakah jumlah dayanya? Tambah sahaja. So, 2 Newton tambah 4 Newton adalah 6 Newton. Inilah daya paduannya, ataupun jumlah dayanya, ataupun daya bersihnya. Okey. Jadi kalau panjang ni 4 cm, ini 2 cm, ni sepatutnya 6 cm. Sepatutnya. Okey. Untuk kes yang kedua, B. Okey. Macam manakah jika daya tu bertindak pada arah yang bertentangan? Okey, memandangkan ini vektor kuantiti, jika ke sini sebagai positif, ini adalah arah yang negatif. So, 3 Newton tolak 1 Newton, daya paduannya adalah 3 tolak 1, 2 Newton. Bertindak pada arah daya yang lebih besar. 3 tolak 1, 2 Newton ke arah ni. Jadi daya paduan ni adalah daya yang bertindak pada arah daya yang lebih besar antara dua ni. Okey, kes yang kedua. Okey, berapakah daya paduannya? Okey, 2 ke belakang lebih besar, 1 ke depan. So, negatif 2 tambah 1, jawapannya adalah negatif 1 Newton. Ingat, negatif cuma arah ke belakang sahaja. Okey, nilainya adalah negatif 1 Newton. Negatif ni sebenarnya cuma mewakili arah belakang. Magnitudenya 1 Newton. So, jadi 1 Newton arah ke belakang. Okey. Kes yang ketiga. Macam manakah jika kedua-dua daya tu sama? Belakang 5 Newton, depan pun 5 Newton. Okey, sekarang ni ke depan 5 Newton, positif 5, tolak 5, so tidak ada daya bersih, tidak ada daya paduan, 0 Newton. So yang ni 0 Newton. Dan kita akan belajar nanti, okey, apa yang berlaku jika daya ni dalam kes seperti ini. Kita panggil kes dalam keseimbangan daya. Okey, jadi ini dua kes. Pertama, daya bertindak pada arah yang sama, tambah saja. Yang B ni bertindak pada arah yang bertentangan. Okey, yang ni kita tolak dan kita ambil daya paduan tu adalah nilai. Okey, selepas ditolak, nilai tu bertindak pada arah daya yang lebih besar. 3 tolak 1, 2 ke sini. Yang ni 2 tolak 1, 1 ke belakang. Okey, ini sama, so 0 Newton. Berikutnya C. Okey, bagaimanakah jika dua daya ni bertindak pada arah yang berserenjang antara satu sama lain? Misalnya macam ni. Okey, yang ni katakan 3 Newton, yang ni 4 Newton misalnya. Okey, ni objek sekarang ni. Okey, ke manakah objek tu akan bergerak? Okey, jadi kalau kes tadi 2 Newton dan 4 Newton ni pada arah yang sama, objek akan bergerak arah ni. Okey, kalau yang kes kedua ni, B1 ni, objek bergerak ke arah sini. Sebab ni 3 Newton tolak 1, 2 Newton ni. Okey, dia akan bergerak sini. Untuk B2, dia akan bergerak ke belakang, mengikut arah daya paduan ataupun arah hasil tambah dua daya ni. Okey, yang ni dia tak bergerak. Okey, macam manakah jika dua objek tu bertindak secara berserenjang? Seperti ni. Okey, jadi nak cari ke arah manakah dia bergerak dan apakah daya paduannya ataupun jumlah daya dia. Nak tambah dua daya ni, kita kena gunakan penambahan secara vektor. Maksudnya
lukis daya pertama ni, di hujungnya tambahkan dengan daya kedua. Yang ni lukis di hujung ni. So, seolah-olah kita melukis apa ni? Segi 4. Okey, nampak ni? Jadi yang ni kita buat putus-putus dah, putus. Okey, maknanya kita ambil benda ni, kita ubah mai sini. Ni, tambah di hujungnya. Itu cara menambahkan vektor. Lukis daya pertama di hujungnya tambahkan dengan daya kedua. Maknanya kepalanya bertemu dengan ekor ni. Ini ubah mai sini. Daya pertama tambah daya kedua. Jawapannya dari mula ni ke hujung. Inilah daya paduannya. Bermaksud hasil tambah dua daya ini adalah yang ni. Dan inilah arah dia akan bergerak. Kamu tarik dengan dua daya tadi, satu ke depan, satu ke sisi. Benda ni akan bergerak ke tengah-tengah lebih kurang di antara dua tu. Okey. Jadi kerja kita mencari berapakah daya ni. Daya paduan ni, hasil tambah dua ni adalah yang ni sebenarnya. Jadi jika kita melukis dengan elok menggunakan skala, ini 4 cm misalnya, ni 3 cm, bermaksud 1 cm mewakili 1 Newton. Kita boleh ukur panjang ni, dia mesti dapat apa ni? 3, 4, okey. Ni mesti 5 cm. Dia akan mewakili 5 Newton. Sebab kita guna 1 cm sebagai 1 Newton. So panjang ni kita tengok, jika diukur dia akan dapat 5 cm ataupun 5 Newton. Okey, cara lain kita gunakan kaedah matematik. Okey, lukis je. Daya pertama, okey, berapa ni? 4 Newton kan? 4 Newton ni 4 cm lah kan? Tulis 4 je, 4 cm tak kisah. Kemudian tambah 3 Newton, 3 cm. Okey, tak kisah ni. Okey, kita tak perlu guna skala pun. Kita tuliskan ni 4, ni 3. Okey, kalau ni cm, okey ni pun cm. Okey, jadi berapakah panjang ni? Panjang ni akan mewakili nilai daya paduan. Okey, kalau yang ni daya ni bersudut tegak, antara dua ni tegak, bermaksud kita boleh gunakan teorem Pythagoras. So panjang ni adalah, okey, punca kuasa 2 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 bermaksud apa ni? 25. Punca kuasa 2 25. 5 apa ni? Jika ni cm, ni pun cm, maka ni pun 5 cm. So 1 cm 1 Newton, 5 cm akan mewakili 5 Newton, sama sahaja. Masih 5 Newton. 5 Newton. Jadi maknanya okey, mudah aja. Bila kamu tengok ada dua daya yang bersenjang, okey, satu ke depan misalnya, satu ke sisi. Nak cari daya paduan ni, kamu lukis segitiga seperti ini, gunakan teorem Pythagoras. Ataupun lukis darjah seperti ini, ikut skala 4 cm, ni 3 cm, cari panjang ni. Okey, kamu akan dapat 5 cm yang akan mewakili 5 Newton. Okey, ni dua kaedah yang boleh digunakan. Ini kaedah melukiskan, menambahkan secara vektor, tambahkan secara vektor. Ingat, kepala bertemu ekor. Okey, tambahkan. Jawapannya mula di titik pertama ni, titik mula ke titik akhir dia. Okey, ini arah dia dan ini panjang ni akan mewakili magnitude-nya. Ataupun gunakan teorem Pythagoras. Okey, dua-dua pun boleh. Cuma kaedah ini perlukan pembaris dan juga jangka sudut. Yang ni perlu tegak 90 darjah. So, perlu guna jangka sudut. Dan panjang ni perlulah 4 cm tambah 3 cm. Okey, dan panjang ni mewakili magnitude daya paduan ataupun jumlah daya dia, ataupun hasil tambah dua daya ini. Okey, D. Bagaimana pula jika dua daya tu bertindak bukan secara bersudut tegak tadi? Tadi kita buat lagu tu tegak, yang ni 4 dan 3 tegak. Sekarang ni katakanlah sudut ni tak tegak, bukannya 90 darjah, 90 darjah. Misalnya yang ni satu, boleh berapa ni? Katakan ni 8 cm, 8 Newton. Okey, kok ni pula katakanlah, okey, secara mengufuk kita ambil katakanlah 6 Newton. Okey, macam manakah nak tambah dua ni? Okey, kita tak boleh buat
menggunakan teorem Pythagoras. Sebab sudutnya, okey, bila tambah ini, dan tambah yang ni di hujungnya, kita dapat jawapan tengah ni, sudut ni bukan tegak. Bermaksud tak boleh guna teorem Pythagoras. Tapi kita masih boleh guna cara ni. Lukis yang pertama, di hujungnya, tambahkan yang kedua ni, angkat letak sini, jawapannya dari mula ke hujung. Ataupun cara mudah, kita buatlah bentuk segi empat selari. Okey, buat lain, segi empat selari. Okey, sudut ni dia akan bagi ni, misalnya 60 darjah. Okey, so lukis yang ni, pertama ni, ukur 60 darjah pakai apa ni? Pakai jangka sudut. Kemudian, okey, bina berapa cm ni? Ni 6 cm. Dan ni should be berapa ni? 8 cm. Ia akan mewakili 6 Newton dan 8 Newton. Okey, jadi kemudian kita bina segi 4 selari. Ni tebas kira ni 4 cm tadi. Okey, segi 4 selari maknanya di sini bina garisan selari dengan ini. Okey, betul. Dan ni pula bina garisan selari dengan ini. Nampak tak? Maknanya kita buat, okey, selesaikan, kita cari daya paduan menggunakan kaedah seperti ni lebih kurang. Jadi lah, lukis ni 4 cm, 6 cm sini. Okey, ingat lukis 6 cm sini. Di hujungnya tambah dengan yang ni 8 cm. Okey, jawapannya dari titik mula ni ke hujung ni, inilah daya paduannya. Yang nilainya boleh kita kira berdasarkan panjang dia. Ni 6 cm, ni 8 cm. Tapi pastikan di sudut apa ni? Sudut ni dah sudut 60 darjah. Nampak ni? 60 darjah. Okey, jadi nak cari magnitudenya, kamu juga perlu apa? Ukur panjang ni. Okey, berapa cm? Misalnya kalau 10 cm, maka 10 Newton. Daya. Okey, sebelum ni kita baca, apabila kita mencari hasil tambah dua daya ni, ataupun kita mencari daya paduan, kita boleh gunakan teorem Pythagoras ataupun menambahkan dua daya ini secara better. Okey, maknanya kita buat segi 4 itu. Okey, ukurkan. Ni 4 cm, ini 3 cm. Kemudian ni merupakan daya paduan dia. Okey, panjang ni boleh mewakili magnitud daya paduan. Okey, 3 cm ni 4 cm, ni 3 cm, ni should be 5 cm. So 5 Newton. Ataupun kita boleh gunakan teorem Pythagoras. 3 tambah 4, ini mesti 5 cm. Itu menggunakan teorem Pythagoras. Maknanya daya paduan ni sebenarnya sama dengan merupakan daya tunggal yang mewakili penambahan secara vektor dua daya ni. Okey, jadi maknanya satu ini sama dengan dua ni. Hasil tambah dua ni sama dengan ni. Jadi maknanya daya ini, daya paduan ni sebenarnya ada dua komponen, menegak 3 Newton dan mengufuk ni 4 Newton. Okey, yang mana hasil tambah ni sama dengan ni. Okey, contohnya kita ada daya sini 5 Newton. Okey, 5 Newton. Okey, yang ni kita tak tahu. Okey, ni theta. Okey, katakan ni Fx, yang ni Fy. Bolehkah kita cari Fx dan Fy ni? Okey, nak cari komponen mengufuknya seperti ni dan komponen menegaknya seperti ni. Okey, yang kita tahu dia bagi daya tunggal ini, daya tunggal ni dan sudut saja. So ingat kita ada dalam matematik kita belajar tentang okey, cos theta sama dengan bersebelahan per sending. Okey, sin theta pula bertentangan per sending. Okey, sin theta adalah bertentangan per sending. Dari sini kita dapat Fx sama dengan 5 cos theta, Fy sama dengan 5 sin theta. Okey, maknanya jika kita tahu theta, kita dapat cari Fx ni. Kalau ni 5 cm, Fx adalah 5 cos theta. Jika ini 5 cm, Fy adalah 5 sin theta. Jadi nak mudah kita hafal cos saja. Okey, cos ni dulu ni. Dalam sudut ni, okey, Allah ini yang dekat dengan sudut,
Okey, arah ni dia guna cos. So Fx adalah 5 cos theta. 5 cos theta, guna cos. Kalau Fy ni sama dengan ni kan? Fy ni okey, berapa ni? Ni Fy ni sama dengan ni, berapa ni? Masalahnya kita tak tahu ni. Okey. Maka kita ambil ni 90 tolak theta, kita akan dapat 90 tolak theta. Mesti boleh guna Fy adalah 5 cos. Ni dulu tu. Kira sudut ini. Ataupun sebenarnya gini. Arah sini adalah cos. Arah ni adalah sin. Jadi kalau tak mau guna cos, dia guna 5 sin theta. Arah dekat ni dengan sudut dia panggil cos. Kalau arah ni kita pakai sin theta. Okey. Contohnya. Okey. Ini katakanlah sudut 4 Newton. Kita bagi yang ni sebagai 60 darjah. Okey. Berapakah komponen mengufuk bagi daya ni? Fx-nya adalah 4 cos 60. 4 cos 60. 4 ni cos 60. Fy pula ni, Fy ni. Ataupun tadi Fy ni berapa ni? Fy pula adalah 4 sin 60. Ataupun 4 cos 30. Dari sudut ni, kita gunakan cos 30. Ataupun sin 60. Okey, sebab kita cuma, kalau boleh tu kita guna cos saja. Ni 60, ni 30, so cos 30. 4 cos 60 adalah 4. Cos 60 adalah 0.5. Kita akan dapat ini sebagai 2 Newton. Okey. Jadi 4 Newton, arah ni cuma 2 Newton sahaja. So arah ni 4 sin 60 ataupun 4 cos 30. Okey, gunakan kalkulator kita akan dapat jawapannya berapa.